program jualan termurah demi rakyat diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. 3 pengamal media tempatan di reman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berikutan insiden menceroboh masuk ke dalam kediaman rasmi Menteri Besar Selangor semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata siasatan dijalankan di bawah Seksyen 447 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Terdahulu, Muhammad Iqbal memaklumkan pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 6.10 petang semalam yang dibuat oleh seorang lelaki yang bertugas sebagai pembantu operasi di kediaman berkenaan. Bertindak atas maklumat pada 7.30 petang, tangkapan ke atas kesemua suspek telah dibuat bersama rampasan sebuah kenderaan jenis Proton Waja yang digunakan oleh mereka. Muhammad Iqbal berkata suspek kes berkenaan merupakan 3 lelaki tempatan berumur lingkungan 31 tahun hingga 35 tahun dan bekerja sebagai pengamal media di sebuah media tempatan serta tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Terdahulu, tular di media sosial video berdurasi 29 saat memaparkan 3 individu yang dipercayai menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Seksyen 7. Perkembangan banjir di Johor. Penduduk terjejas kekal 1,197 orang setakat 12 tengah hari. Kota Tinggi masih mencatatkan angka penduduk terjejas tertinggi dengan 793 individu di 8 PPS. Manakala di Johor Bahru, penduduk terjejas kekal 43 orang berlindung di 1 PPS. Keluang juga kekal dengan 1 PPS menempatkan 84 penduduk. 2 PPS di Mersing masih beroperasi menempatkan 277 penduduk terjejas. 1 jalan di Kampung Orang Asli Peta, Mersing masih ditutup untuk semua kenderaan, manakala Jalan Mawai Lama di Kota Tinggi hanya dibuka untuk kenderaan berat. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia menggerakkan aset dan anggota bagi menghadapi kemungkinan berlaku gelombang kedua banjir di Johor. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa kawasan di negeri itu sehingga esok. Mungkin kita harap ianya tidaklah sampai terpaksa dan banyak kawasan lain yang berhadapan dengan banjir. Kita doa sama-sama dan dengan demikian kita tak tahu sama ada akan bertambah atau tidak, tapi saya percaya kita semua sudah dalam keadaan yang bersiap sedia. Sementara itu, kebanyakan penduduk terjejas banjir telah melakukan persediaan lebih awal. Dan memang kita dah tahu daripada awal dia orang yang duduk lama dah cakap kan barang-barang penting semua kita letak atas, dan bawah pun saya barang bawah pun dah bawa naik lah. Buat masa ni dia dah turun, tapi sebab hujan kan kita tak berani nak cakap apa-apa. Sebab rumah kita berdepan dengan sungai kan. Semalam suami dah tengok lah, dah mula nak bersihkan, tapi ni hujan balik jadi macam tergendala lah, berhenti sekejap. Bantu dilancar bagi menyelaras penyampaian bantuan daripada pertubuhan bukan kerajaan dan organisasi lain kepada penduduk terjejas banjir terutama yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman berkata bagi tujuan itu, cawangan gerakan JKDNKA telah dipertanggungjawab bagi mengkoordinasikan operasi tersebut. Menurut Datuk Seri Hazani Ghazali, PDRM sentiasa bersedia untuk menggerakkan kekuatan operasi bagi menghadapi bencana banjir. Pada masa sama bekerjasama dengan agensi keselamatan lain untuk memastikan setiap misi bantuan dan menyelamatkan penduduk terjejas dilaksana dengan pantas. Secara keseluruhan, terdapat 5 agensi termasuk PDRM yang ditugaskan dalam mendepani monsun timur laut dengan jumlah kekuatan 61,839 anggota.
Pusat Kawalan Malaysia Bukit Aman akan menjadi tempat pengumpulan maklumat sebelum disalur kepada ibu pejabat polis daerah berkaitan selain mengerahkan tenaga manusia dan logistik yang sesuai mengikut situasi. Program jualan termurah khidmat demi rakyat yang menawarkan harga barangan basah dan kering pada harga lebih murah berbanding harga pasaran dijangka diperluas keperluan bagi memenuhi permintaan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yakin program boleh diadakan secara strategik yang menawarkan barang keperluan dan segar pada harga 30 hingga 50% lebih rendah. Yang kita usahakan pada hari ini adalah test drive, proof of concept yang mana saya akan sarankan dan cadangkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri bagaimana kita boleh laksana program yang sama di banyak kawasan parlimen yang lain untuk membantu terutama dalam mengawal kos harga barang dan membantu kos sara hidup. Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan termurah berkhidmat untuk rakyat di kawasan program Perumahan Rakyat PPR Kerinci, anjuran Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Program ini juga berupaya menjadi nilai tambah kepada program jualan rahmah anjuran KPDN. Untuk bertanding dengan pasaraya dan sebagainya, tapi dia adalah program kita boleh anggap untuk membantu secara berkala dan sebab di sini dia bukan, it's not here all the time, dia bukan setiap hari di sini. Jadi bila ada program dan kita tahu sebagai contoh, mungkin kita boleh usahakan di tengah bulan waktu ramai yang menunggu gaji. Fahmi turut memaklumkan dalam memaksimumkan kehadiran dan komuniti yang mendapat manfaat daripada program ini, pemilihan lokasi sangat penting. Bagi pengunjung, inisiatif program jualan termurah khidmat demi rakyat diharap dapat dilaksana secara berkala. Tapi saya dapat beli jugalah. RM80 macam-macam juga saya beli. Beza daripada dekat pasar kan, harga setengah lah daripada harga tu. Boleh tahan jugalah. Okey, murah. Sesuai untuk masyarakat sini. Mudah-mudahan dapatlah diteruskan kalau boleh sebelum puasa ni. Okeylah, murah lah. Beli udang pun ada tadi. Udang, sotong. Sotong murah lah, RM25 kan. Okeylah, berbaloi lah. Sebulan sekali eloklah buat. Bolehlah kita beli kan. Kalau beli kat pasar tu mahal sikit lah. Selalu saya beli kat pasar Coket mahal kan. Sini murah sikit lah kan. Kalau boleh tiap-tiap bulan boleh buat macam ni kan. Lagi bagus kan untuk B40 kan. Baik, saudara, sekarang kita bersama Audi Muhammad Nur untuk perkembangan ketibaan jenazah wartawan Siti Nurhafizah Kamarudin di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah. Silakan Audi. Ya, Muhammad Syah. So, jenazah wartawan hiburan Allahyarhamah Siti Nurhafizah Kamarudin atau lebih dikenali dengan nama pena beliau iaitu Fiza Kamarudin selamat dikebumikan jam 1 tengah hari tadi. Ia sebaik saja tiba selesai pengurusan di lapangan terbang jam 10 pagi tadi. Jenazah terus dibawa ke Masjid Kampung Baru jam 11.30 pagi tadi untuk disembayangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah Taman Selasih Jalan KL Kara ini. Dan Allahyarhamah merupakan disifatkan sebagai seorang rakan media yang periang, mesra dan komited dalam kalangan rakan-rakan artis di tanah air. Dan Allahyarhamah telah berkecimpung dalam dunia wartawan lebih 15 tahun dan pernah bertugas sebagai wartawan hiburan rancangan Diva Ad 1 di RTM pada tahun 2009 hingga 2012. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Siti Nurhafizah Kamarudin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, Surah Al-Jannah. Ya, setakat itu saja perkongsian semasa saya di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah Taman Selasih Jalan KL Kara ini. Kita kembali ke studio Kasubri Kota Media bersama dengan Mat Syah di sana. Baik, terima kasih Audi.
Berita seterusnya, kira-kira 400 petak parkir melibatkan 2 fasa pembinaan akan dibina di Hospital Sultan Aminah Johor Bahru bagi menangani isu kesesakan tempat letak kenderaan di kawasan itu. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Razi berkata bagi fasa pertama, 178 parkir dijangka siap akhir bulan ini sebelum sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Lebih 200 lagi akan dilaksana dalam fasa kedua mengikut keperluan dari semasa ke semasa yang melibatkan jumlah keseluruhan tanah melebihi 6 ekar. Jadi pengguna HSA lepas ni tak payahlah parking di tepi-tepi jalan HSA. Boleh parking di sini seperti yang telah kita bentangkan tadi dalam pembentangan dan boleh jalan guna jejantas yang sedia ada untuk pergi ke HSA. Dan kita akan buat fasa berfasa. Caj parkir tidak akan dikenakan dalam tempoh sebulan sebelum diserah kepada HSA untuk mengendalikannya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN menyerbu sebuah kilang memproses ubat batuk tiruan di Mantin, Negeri Sembilan. Seorang wanita 38 tahun yang disyaki bertanggungjawab mengendalikan premis berkenaan ditahan. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam memaklumkan operasi bersepadu pada 15 Disember lepas telah merampas sejumlah 10,000 botol ubat batuk siap dibungkus, 900 liter cecair disyaki ubat batuk dalam mesin pengadun, kenderaan dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk tujuan memproses ubat batuk. 2 bangunan industri atau kilang di kawasan perindustrian ringan yang dijadikan tempat pemprosesan ubat batuk tiruan itu turut disita dengan nilai anggaran keseluruhan 2.6 juta ringgit. 56 akaun turut dibekukan melibatkan 9 entiti dengan 4 daripadanya merupakan akaun syarikat. Manakala selebihnya 5 akaun individu dengan keseluruhannya berjumlah 10.68 juta ringgit. Seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan lemas ketika sedang mandi bersama 4 lagi rakannya di kawasan Paya di Kampung Rantau Abang semalam. Mayat Muhammad Hazri Ezani Abdullah ditemukan oleh pasukan penyelamat pada 6.10 petang. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun Syahrizal Syamsuddin, bomba menerima panggilan kira-kira 5.13 petang. Mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras ke sebuah kawasan paya yang dalam sebelum tenggelam ke dasar paya dan lemas. Pasukan penyelamat yang berdepan dengan sedikit kesukaran, ekoran arus deras berjaya menemukan mayat sebelum menyerahkannya kepada polis. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan dan siasatan lanjut. Seramai 150 peserta menyertai program ngaji yang dilaksanakan secara mingguan sepanjang 2023 di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri Parlimen Kangar. Program membolehkan masyarakat setempat bersama-sama mempelajari pembacaan dan ilmu Al-Quran dengan hadir ke lokasi ditetapkan dan mengatur masa sendiri. Menurut pengerusi program ngaji Parlimen Kangar, Raflis Muhammad Ismail, kelas pengajar Al-Quran yang dilaksanakan sejak 2019 itu mendapat sambutan baik dengan penyertaan peserta bertambah dari semasa ke semasa. Bagi menggalakkan lebih ramai masyarakat mengikuti kelas berkenaan bermula Mac, kelas akan dibuka kepada pelajar sekolah dengan sasaran awal 50 peserta. Kelas pengajian Al-Quran dewasa akan diteruskan secara mingguan dengan menambah bilangan tenaga pengajar berpengalaman. MyEG Services Berhad ataupun MyEG mengumumkan pembaruan pas kerja dalam talian iaitu Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS bagi pekerja asing akan disambung semula pada 15 Januari ini. Penyambungan dibuat semula selepas selesai penambahbaikan sistem. Penyambungan semula perkhidmatan adalah bagi kepentingan terbaik syarikat dan dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan dan aset bersih sesaham syarikat mulai tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 dan seterusnya. Pada 16 Oktober lalu, MyEG menerima surat penerimaan daripada kerajaan untuk melanjutkan perkhidmatan selama 2 tahun.
pengguna boleh melayari laman web tertera untuk memohon pembaharuan PLKS bagi pembantu rumah dan pekerja asing. Perkhidmatan Wi-Fi percuma telah disediakan di lebih 20 pusat pembinaan sementara PPS merentasi 5 negeri sepanjang tahun lepas bagi membolehkan keluarga terjejas serta petugas kecemasan mendapat sambungan internet ketika banjir. Menurut syarikat telekomunikasi Maxis, keutamaan syarikat adalah untuk memastikan ketersambungan mudah alih yang boleh dipercayai di kawasan terjejas banjir. Melalui kenyataan, Maxis memaklumkan pihaknya komited untuk menyokong mobilisasi perkhidmatan kecemasan yang efektif di kawasan terjejas dan membolehkan orang ramai untuk terus berhubung. Selain itu, syarikat komunikasi itu akan terus membantu komuniti yang terkesan akibat banjir dengan usaha yang pelbagai. Ini merangkumi kesediaan infrastruktur rangkaian, langkah respons banjir dan bantuan asas. Bursa Malaysia diunjur mengalami aliran lebih tinggi minggu depan dengan bergerak dalam julat 1470 hingga 1500 didorong oleh keyakinan terhadap bursa tempatan. FBM KLCI dijangka kekal di atas paras 1465 bagi tempoh lebih panjang, satu paras yang sukar dikekalkan beberapa kali tahun lepas dirangsang oleh petunjuk pasaran menggalakkan. Penyelidik pasaran menjangkakan tahap perintangan seterusnya dikenal pasti pada 1,500, diikuti oleh 1,527, manakala sokongan serta-merta pada 1,465 diikuti 1,450. Dan sekiranya indeks penanda aras melepasi garis rintangan 1,500, potensi peningkatan tambahan diunjur berlaku. Aktiviti pergerakan bursa tempatan sepanjang minggu lalu disifatkan agak menarik kerana ia menyimpang daripada aliran pergerakan menurun global. Perbezaan berlaku susulan petanda bahawa keyakinan terhadap penurunan kadar faedah Amerika Syarikat semakin berkurangan, ditambah pula dengan data indeks pengurus pembelian global yang lebih rendah. Faktor domestik dan luaran akan mempengaruhi keuntungan korporat dan sentimen pelabur dalam pasaran ekuiti Malaysia pada tahun ini. RHB Investment Bank Berhad memaklumkan pelabur menumpukan semula asas pasaran yang dah dilihat ekonomi Amerika Syarikat lebih berdaya tahan serta mengejutkan jangkaan. Bank pelaburan itu berpendapat ekonomi Amerika akan terus berkembang mengatasi kadar normal didorong oleh pasaran buruh yang kukuh. Selain itu, aliran positif ekonomi, pertukaran mata wang asing atau laporan mengenai korporat China akan menambah baik prospek perdagangan dan pelancongan dan merangsang sentimen pelabur tempatan. Momentum pertumbuhan Malaysia dijangka meningkat pada 2024 dipacu oleh peningkatan kembali sektor luaran termasuk pembuatan dan ekspor. Heboh kononnya harga beras di monopoli kartel terdiri daripada 4 ke 5 syarikat besar. Menerusi laporan portal berita yang memetik wakil pengilang, mereka didakwa berlagak seperti mafia dengan turut mengawal bekalan beras. Kumpulan terbabit didakwa mengugut pesawah untuk tidak membeli semula benih padi jika enggan menggunakan benih padi keluaran mereka. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit tidak asas. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, hampir 40,000 lesen dikeluarkan bagi mengelak wujud usul kartel. Ia merangkumi lesen burung beras, lesen ekspor, lesen import, lesen kilang padi, lesen membeli padi, lesen beras runcit dan kelulusan khas menjual benih padi bagi benih padi sah. Tidak cukup dengan itu, pasukan petugas khas operasi benih padi sah turut ditubuh bagi memastikan peruncit patuh harga ditetapkan selain mengelak wujud kegiatan menyorokkan benih. Henti sebar berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi.
Perkembangan luar negara, tindakan Pantas Tentera Laut India membantu menggagalkan cubaan sekumpulan suspek bersenjata untuk merampas kapal pengangkut MV Lila Norfolk. Pesawat peronda maritim dan kapal pemusnah peluru berpandu INS Chennai dikerah membantu kapal berkenaan. 21 anak kapal termasuk 15 warga India berjaya dipindahkan dari kapal terbabit. Menurut laporan, sekitar 5 hingga 6 suspek yang tidak dikenali menyusup masuk ke dalam kapal berkenaan di Laut Arab pada petang Khamis. Bagaimanapun, tentera tidak menemukan penceroboh berkenaan selepas menggeledah kapal berkenaan. Jepun menolak bantuan negara lain buat masa ini ketika operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiatkan. Sebaliknya berhasrat hanya menerima bantuan daripada Amerika Syarikat. Media tempatan akhbar Nikkei melaporkan Tokyo dan Washington kini sedang berbincang tentang usaha penyelarasan bersama di kawasan terjejas. Jurucakap kerajaan Yoshimasa Hayashi berkata keputusan dibuat berdasarkan situasi di lapangan. Perdana Menteri Fumio Kishida memaklumkan mereka ada menerima tawaran bantuan daripada negara lain termasuk Taiwan dan China. Bandar pelabuhan Wajima dan Semenanjung Noto adalah paling teruk terjejas akibat bencana itu yang disifatkan terburuk sejak 2011. Angka korban gempa pada Isnin lalu telah meningkat kepada 100 orang manakala kira-kira 242 masih hilang. Ketua Kemanusiaan PBB Martin Griffiths menyifatkan Gaza tidak lagi boleh didiami selepas pengeboman tanpa henti tentera Zionis. Wilayah berkenaan kini menjadi tempat kematian dengan tiada lagi lokasi selamat. Serangan ngeri sejak 7 Oktober lalu menyaksikan rakyat Palestin terancam setiap hari dengan sebahagian besar kawasan musnah menerusi serangan udara berterusan rejim Zionis sepanjang malam di Khan Yunis dan Rafah. Akibat serangan itu, sekurang-kurangnya lebih 22,000 rakyat Palestin terkorban, manakala 57,910 yang lain cedera. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan kira-kira 162 rakyat Palestin terbunuh dan 296 cedera dalam tempoh 24 jam. PBB pula menganggarkan 1.9 juta penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal. Ratusan ribu berisiko kebuluran dan kebanyakan hospital tidak dapat beroperasi. Sementara itu, pesawat ke-37 yang membawa bantuan kemanusiaan Arab Saudi yang dikendalikan Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman KS Relief berlepas dari Riyadh menuju ke lapangan terbang terbangsa Al-Arish di Mesir. Bantuan seberat 23 tan terdiri bekalan makanan, khemah pelindungan dan ubat-ubatan untuk dihantar kepada penduduk Palestin yang terjejas di semenanjung Gaza. Agensi Berita Arab Saudi memaklumkan sumbangan merupakan sebahagian daripada peranan kerajaan dalam menyokong rakyat Palestin yang sedang menghadapi pelbagai krisis. Pihak berkuasa Bolivia berjaya merampas kokain seberat 8.8 tan metrik dalam serbuan di sebuah trak pada 30 Disember lalu. Rampasan itu merupakan yang terbesar pernah direkodkan di negara Amerika Selatan itu. Nilai tempatan dadah yang rampas itu kira-kira 224 juta nilai tempatan, tetapi hampir harganya yang akan meningkat 2 kali ganda di pasaran Eropah. Presiden Bolivia Luis Arce memaklumkan dadah itu disembunyikan dalam bahan lantai kayu yang ditemui dalam trak dan berkemungkinan dalam perjalanan ke Belanda. Nilai jualannya dianggarkan kira-kira $526 juta. Menurut pegawai operasi, 4 suspek pengedar dadah ditahan daripada 9 operasi yang dilakukan. Sukan menjelang Piala Asia Qatar 2023, pemain pertahanan skuad kebangsaan Junior Estel menyifatkan aksi pemanas badan menentang Syria Isnin ini sebagai persiapan penting pasukan sebelum mengharungi perlawanan pertama menentang Jordan nanti. Pemain berusia 32 tahun itu memaklumkan perlawanan tersebut bakal memberikan momentum terbaik kepada barisan pemain.
Untuk game ni adalah test untuk kami. Syria kita tahu sudah kuat dekat Chengdu. Kita sudah main dengan Syria seri 2-2. So ini ada test sebelum kita lawan Jordan. Level pun sama juga. Stick to the game plan macam saya cakap, and pakai game ni untuk bukan buat eksperimen lah, tapi get the 90 minutes in the legs, 40 minit yang play semua tidak main untuk preparation untuk the first game. So we're ready for that game. Tambah beliau, kehadiran Harimau Melaya ke Qatar ketika ini bukan sekadar pelengkap jadual kejohanan Piala Asia 2023, namun skuad negara mampu melakarkan sesuatu yang istimewa buat penyokong dan seluruh rakyat Malaysia. Skuad negara bakal membuka saingan kumpulan E menentang Jordan pada 16 Januari di Qatar. Harimau Melaya berdepan tugas ketir apabila diundi dalam kumpulan E bersama juara 2 kali Korea Selatan dan Bahrain. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Raisi Manaki, berharap pemain badminton negara mampu menamatkan kemarau 6 tahun kejuaraan kejohanan badminton terbuka Malaysia yang membuka tirainya di Axiata Arena minggu depan. Menurut Raisi, pemain negara seharusnya tidak melepaskan peluang untuk memburu gelaran jelajah dunia Super 1000 itu sekaligus kembali menjejak podium tertinggi di laman sendiri sejak 2018. Siapapun ya, pasti kita kalau sebab bukan hanya saya juga, siapapun yang di sini player ataupun punya ekspektasi, kan kita bisa as a host kita bisa champion ya. Ya, kita akan berusaha itu title ya, tapi kita juga harus realistik. Sekarang kompetitornya, sekarang kita bisa cakap sekarang siapapun kan tidak stable ya. Siapapun yang champion bisa next ini champion. Jadi kita mengharapkan terpulang lagi kepada persiapan Seyong ya, persiapan ya bukan Seyong, bukan siapapun di sinilah, ada Aaron Ayi, Pelitina ya, Tang Jie dengan ini, dengan experience yang mereka sudah go through di last year ini, saya harapkan mereka bisa di sini as a host punya motivasi lebih ya. Dan kalau bertanya bahwa saya ingin title, of course. Kali terakhir pemain negara mengungguli terbuka Malaysia adalah pada 2013 menerusi legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei yang mengedepikan pemain Jepun Kento Momota 21-17, 23-21. Pendaftaran bagi FIM Mini GP Malaysia 160cc dan kejohanan remaja SIC Oval 110cc kini dibuka kepada kanak-kanak berusia 8 hingga 14 tahun. Kenyataan Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MAM memaklumkan tiada yuran dikenakan untuk pendaftaran bagi sesi pemilihan dalam menjaga kesinambungan bakat pelumba dua roda negara. Peserta berminat boleh berdaftar secara dalam talian dengan had umur bagi FIM Mini GP Malaysia 160cc ialah 10 hingga 14 tahun. Manakala 8 hingga 10 tahun untuk kejohanan remaja SIC Oval. Sesi pemilihan bakal berlangsung pertengahan bulan ini di litar go-kart antarabangsa Sepang. MAM berharap kejayaan Kabil Irfan Azlan muncul juara kategori 160cc kejohanan motosikal siri dunia FIM Mini GP 2023 dapat menarik minat pelumba cilik untuk mengambil peluang menimba ilmu dan pengalaman dalam saingan itu sebagai permulaan karier dalam sukan bermotor. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.